سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada malam yang barakah ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi Ustaz Isyamuddin dia minta saya terang sikit tentang nisfu Sya'ban lah, di samping kitab. Tapi saya rasa kitab hari ni tutup dululah jadi kita muzakarahkan sikit tentang malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar, yang mana malam nisfu Sya'ban ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak keberkatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Dan nama malam nisfu Sya'ban ni sebenarnya ada banyak nama. Biasa kita panggil malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Di sudut fiqahnya dia ada hukum tertentu bila masuk sahaja pertengahan bulan Sya'ban, itu di sudut fiqah. Tapi di sudut kelebihan yang berkait dengan malam, itu ada pula kelebihan yang tertentu bila masuk sahaja pertengahan daripada malam malam daripada pertengahan Sya'ban. Ni nak menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala nak memberikan isyarat dengan masuknya bulan yang paling mulia, maka ada kita kata persediaan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, yang mana Allah Ta'ala telah tentukan malam-malam tertentu sebagai satu persediaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan al-Mubarak. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu salah satu nama malam nisfu Sya'ban ni adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkat. Malam yang penuh berkat. Tu. Kenapa dikatakan malam nisfu Sya'ban ni malam yang penuh berkat? Kerana malaikah, yakni malaikat-malaikat rahmat akan turun mendekat ke bumi. Ni disebutkan dalam hadis Nabi SAW, malaikat-malaikat rahmat mereka akan turun menghampiri bumi, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, malaikat-malaikat ni membawa rahmat Allah Ta'ala berupa rezeki, kebaikan, pahala dan sebagainya. Maka mereka makin dekat ni dengan makna apa dia? Makin banyak, makin bertambah-tambah rezeki, pahala pada malam nisfu Sya'ban bagi mereka yang menghidupkan malamnya dengan amalan dan menghidupkan siangnya dengan berpuasa. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam nisfu Sya'ban ni juga dipanggil sebagai Lailatul Lailatul Takdir. Malam takdir. Kenapa disebut malam takdir? Kerana datang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menentukan nama-nama orang yang akan mati pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang akan mati bila tu? Tu semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam malam ini, pada malam ini tuan-tuan, telah ditentukan dah tarikh dia bila. Ni. Dia sebenarnya ketentuan Allah Taala tu sejak azali lagi dah. Sebelum diciptakan alam ni lagi dah. Tapi di sudut catatan kepada pengetahuan malaikat, tu maksud dia. Jangan kita anggap baru ditakdir rupanya kematian ni. Sebelum ni tak takdir lagi. Bukan. Jangan salah faham ke itu dah. Nanti kita mengaji akidah ni dengan makna apa? Kematian seorang, kehidupan seorang, rezeki seorang, semua tu dah ditentukan sebelum alam ni jadi lagi dah. Semua dah di dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi, tanpa ada permulaan lagi dah. Maknanya Allah tahu dah bila hambanya itu akan dijadikan, berapa banyak rezeki pada dia, berapa banyak ilmu dia, berapa banyak amal dia, dan bila dia meninggal dunia, bagaimana meninggal dunia, dengan cara apa meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, semuanya dah di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dikatakan malam itu adalah malam penentuan takdir, dengan makna disuruh malaikat disuruh qalam untuk menuliskan takdir-takdir. Qalam ni di Lauh Mahfuz tu. Di Lauh Mahfuz tu, untuk menuliskan takdir-takdir di sahifah ataupun di lembaran-lembaran. Jadi dia dituliskanlah orang ni macam mana kematian dia, bila kematian dia, bagaimana kematian dia, bila kematian dia. Tu semua ditulis dah. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dikhabarkan kepada malaikat maut dah. Okey, nanti bila nanti ini. Dah dikhabarkan. Maknanya ketika malam ini banyaklah diberitakan kepada malaikat maut tentang sampai bila umur orang tu. Sebab tu dianjurkan malam ini, bila dah kata malam ni malam barakah, dianjurkan kita untuk memperbanyakkan melakukan amalan yang barakah, amalan ketaatan maknanya. Kalau ulama-ulama kita di tanah Melayu ni, dia buat baca Yasin tiga kali, kan? Tu dia. Kalau kita ikutkan pada sunnahnya Nabi SAW, iaitu dihidupkanlah malam ni, tak kisahlah dengan apa-apa amalan sekalipun, dengan baca Quran ke, dengan zikir ke, dengan sedekah ke, jamu orang makan ke, ikutlah apa pun.
Nah, itu amalan-amalan dengan solat sunatnya, solat sunat tasbihnya dan sebagainya boleh kita lakukan pada malam nisfu Syaban. Cuma ulama kita susun 3 kali Yasin ni hukumnya harus untuk susun. Nah, menghidupkan malam nisfu Syaban hukumnya sunat. Baca Yasin hukumnya sunat. Tu kena faham tu. Menyusun amalan malam nisfu Syaban dengan Yasin hukumnya harus. Susun jadual lah orang panggil. Nah, maka para ulama kita mereka susunlah 3 kali baca Yasin. Kita tak 3 kali, tadi sekali. Lepas ni tambah 2 kali lagi. Nanti balik rumah tambah 2 kali lagi lah. Nah, kalau tambah kat sini pula tak sempat lah nak. Baik. Jadi tuan-tuan, mana sepanjang malam. Dia bukan bermakna waktu maghrib ni je. Sepanjang malam, maknanya dihidupkan malam ni. Bila kita tahu juga malam ni adalah malam penentuan takdir Allah Ta'ala, maka dianjurkanlah kita berdoa lepas daripada Yasin tu. Apa yang kita doa? Supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Nah, kita minta kepada Allah agar umur kita ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan itu pula dalam keadaan Allah redha pada kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia tu adalah yang Allah panjangkan umurnya dan dalam masa yang sama dibaikkan amalnya. Nah, maka tuan-tuan, bila kita doa kena faham. Dan saya rasa saya dah bahas di sini sebelum ni. Kita dah kongsikan di sini sebelum ni. Iaitu bila kita minta kepada Allah, bukanlah bermakna doa kita tu mengubah takdir Allah Ta'ala, dengan maksud sebelum ni Allah tentukan umur kita 40 tahun. Tiba-tiba kita doa minta panjang umur, jadi Allah pun baru tahu kita doa, lalu Allah pun tambah 10 tahun. Bukan macam tu. Jangan kita anggap Allah Ta'ala baru tahu kita doa, maka Allah pun barulah tambah 10 tahun. Bukan begitu nak. Maksud di sini ialah pada azali lagi, dengan makna dalam ilmu Allah Ta'ala memang umur kita tu 50 tahun. Contoh, diperintah oleh Allah Ta'ala kepada qalam di Lauh Mahfuz tu untuk catatkan umur kita 40 tahun. Okey? Maknanya apa? Malaikat maut pun tahu kata umur kita ni hanya sampai 40 tahun. Contoh macam tu. Dan pada hakikatnya juga Allah Ta'ala lah yang mentakdirkan kita doa, dan pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan asbab doa tu dipanjangkan umur kita. Maknanya apa? Pada awalnya disuruh kepada Lauh Mahfuz, disuruh kepada qalam untuk tulis umurnya 40 tahun. Tapi pada hakikatnya memang Allah dah tahu kita akan berdoa, kerana itu juga takdir Allah. Dan memang Allah dah tahu bahawasanya umur kita sebenarnya 50 tahun. Atau kita faham kat sini no? Apa sebab ataupun faedahnya seolah nak beritahu kepada malaikat yang kamu tahu umurnya 40 tahun, sebenarnya kamu ni bukan tahu semua. Bukan kamu tahu kata hamba-Ku ini akan meninggal dunia umur 50. Kamu hanya tahu umur 40. Itu maksud dia. Nah, itu disebut dalam ilmu akidah dipanggil qada' mu'allaq, satu lagi qada' mubram. Nak dengar? Nah, pernah kan? Ini perbahasan akidah saya tak panjang kan.
Saya secara ringkas sahaja. Maknanya apa tuan-tuan? Bukanlah bermakna Allah tak tahu kita doa. Tiba-tiba Allah tengok kita, Allah dengar kita doa, lalu Allah pun baru tahu, lalu Allah baru takdirkan. Tak, memang hakikatnya Allah telah takdirkan. Bahkan kita doa tu pun Allah takdirkan. Cuma nak apa namanya? Hikmahnya adalah apa dia? Nak beritahu kepada malaikat bahawasanya takdir Allah Ta'ala itu hak mutlaknya Allah Ta'ala. Hanya malaikat ni tahu setakat apa yang dia dikhabarkan sahaja daripada Lauh Mahfuz, tak lebih daripada tu. Tu dia. Sebab tu dalam hadis Nabi ada beberapa hadis Nabi, contohnya kalau kita hubungkan silaturahim, Allah panjangkan umur, kan? Kalau kita bersedekah dan sebagainya, Allah panjangkan umur. Kalau kita berdoa, Allah panjangkan umur. Contoh begitu. Bukanlah bermakna Allah tak tahu kita akan hubungkan silaturahim. Bukanlah bermakna Allah tengok kita, oh dia hubungkan silaturahim, kita tambahlah 10. Bukan gitu. Hakikatnya memang Allah Ta'ala lah yang telah takdir kita untuk hubung silaturahim, dan dia jugalah yang telah takdir kita untuk meninggal dunia pada umur 50 tadi. Tu. Maka doa kita ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sebagai jadi mengapa perlu kita berdoa lagi? Ini persoalan dia. Persoalan dia, mengapa perlu kita berdoa lagi sedangkan semua tu telah ditakdirkan oleh Allah? Maka jawapannya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita doa ni yang pertama kerana perintah Allah. Itu jawapannya. Bila doa ni perintah Allah, kan disebutkan dalam Quran, ud'uni astajib lakum, qul ud'u Allah aw ud'u Rahman, dan sebagainya lah. Banyaklah ayat-ayat yang berkait dengan doa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Dalam ayat Quran, banyaklah ayat Quran yang menyeru kita supaya doa. Maka bila doa itu termasuk perintah Allah, dengan mana doa itu adalah ibadah. Jadi umpama macam solat sunat. Solat sunat perintah ataupun tidak? Perintah. Maka kalau kita buat solat sunat, dia adalah ibadah. Begitu juga doa. Doa tu perintah. Bila kita doa, maknanya kita buat ibadah. Itu maksud dia. Itu yang pertama. Maknanya bila kita doa dapat pahala. Itu dia. Bila kita doa dapat pahala. Yang kedua, doa ni kata para ulama menunjukkan kepada sifat kehambaan dalam diri kita. Kerana doa ni ialah kita minta. Sebagaimana kita jumpa, kita pergi jumpa dengan orang yang ada jawatan tinggi ke dan sebagainya, pemimpin ke, kita pun minta kepada dia, tuan tolong bagi saya bantuan, contoh gitu. Maknanya apa? Di situ nak menunjukkan bahawa keberhajatan kita kepada pimpinan tadi tu, pemimpin tadi tu. Fakirnya kita ni berhajat kepada dia supaya dia tolong kita. Maknanya di sini, bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya apa? Nak menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita tak tahu takdir, sebab tu minta. Tu dia. Kita tak tahu takdir, sebab tu minta. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita minta, maka kena faham juga bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan makbulkan doa kita dengan cara Allah Ta'ala, bukan dengan cara kita. Allah Ta'ala
akan makbulkan doa kita dengan cara Allah Ta'ala, bukan dengan cara kita. Dan saya rasa saya dah bahaskan di sini juga sebelum ni, iaitu dengan 4 keadaan. Kita ulang balik semula. Contohnya kita minta kaya, contohnya, ya Allah bagilah aku jadi kaya ya Allah, contoh. Maka bila kita kata bukan dengan cara kita tapi dengan cara Allah, maksudnya apa? Boleh jadi Allah bagi terus kaya tu. Tu yang pertama, Allah bagi terus kaya tu. Kita kata contohlah dengan perniagaan ni. Dengan perniagaan kita jual apa namanya makanan lah contohnya. Ya Allah, dengan asbab aku jual makanan, ya Allah kayakanlah aku ya Allah, contoh. Kita minta kaya dalam hati kita ni untuk sedekah, infak dan sebagainya lah. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada kita dengan cara yang pertama, iaitu dia beri terus. Baru doa dalam masa yang terdekat dapat terus. Yang kedua, dengan cara dimustajabkan doa kita tapi lambat sikit. Boleh jadi 5 tahun, boleh jadi tahun 2034 baru dapat jadi kaya, contoh. Kebiasaan lah kita kata orang cari jodoh contohnya kan. Cari jodoh ni umur 25 contohnya. Doa tak dapat lagi. Tapi kita faham bahawa Allah Ta'ala ni akan apa? Akan mustajabkan doa dengan cara dia. Yakin, kena yakin. Tengok umur 35 baru dapat. Umur 35 baru dapat jodoh. Contoh, mana 10 tahun setelah itu baru Allah Ta'ala kabulkan. Maknanya bila kita dah serah pada Allah, Allah akan beri tepat pada waktunya sebenarnya. Bila kita dah serah pada Allah, yakin pada Allah, sangka baik pada Allah, Allah akan beri tepat pada waktunya insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi diberi yang lain. Kita minta kaya, tak dapat kaya, tapi boleh jadi Allah beri anak yang soleh. Contoh gitu. Itu yang dikatakan boleh jadi anak yang soleh tu disebabkan doa kita yang mungkin kita rasa tak dimakbulkan. Rupa-rupanya itulah doa yang Allah makbulkan. Itu yang kita kata bukan bermaksud kita kata Allah Ta'ala bagi benda lain ni jadi tak kaya ke, dengan makna itu lebih baik. Itu boleh jadi dia minta kaya tapi tak kaya kan, contohnya. Maka tak kaya tu pun boleh jadi itu adalah ketentuan daripada mustajabnya doa Allah SWT. Boleh jadi tak kaya tu, dengan makna Allah Ta'ala nak selamatkan dia. Kalau kaya nanti boleh jadi dia lupa, contoh. Tapi bukan mesti opposite begitu saja. Minta kaya jadi tak kaya, maka kita anggap tak kaya itulah ada mustajab. Boleh jadi yang Allah mustajabkan tu dengan cara yang lain. Minta kaya, tak dapat kaya, diberi anak yang soleh. Anak yang soleh itulah sebenarnya doa daripada kita minta dulu ni untuk jadi kaya. Itu kena faham tu, rahmat Allah luas. Itu definisi luasnya rahmat Allah Ta'ala tu. Jangan kita sempitkan. Itu dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala akan mustajabkan nanti di hari akhirat. Ni lagi akan mustajabkan nanti di hari akhirat. Dengan makna apa? Allah Ta'ala akan tukarkan doa tadi itu dengan pahala sabar tak dapat. Itu pun cara Allah mustajabkan. Maknanya apa? Bila dia tengok nanti, pahala sabar punya banyak.
Maka diriwayatkan bahawasanya orang di padang mahsyar nanti, di kalangan mereka yang Allah tak makbulkan doa, ditukarkan dengan pahala sabar, sehingga kan sebahagian daripada mereka mengatakan alangkah bahagianya kalau semua doa kami tak dimustajabkan oleh Allah dan ditukarkan kepada pahala sabar di hari akhirat. Sebab apa? Masa tu mata dah nampak dah hakikat sebenar pahala sabar tu sangat besar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh jadi Allah Taala berikan dengan asbab, boleh jadi Allah berikan tanpa asbab, boleh jadi Allah Taala kayakan dia bukan dengan perniagaan tu, mungkin dengan cara yang lain, dan banyak lagi lah kita kata. Jadi kena faham. Tapi apapun yang perlu kita faham, kita berdoa kerana ia adalah ibadah dan menunjukkan diri kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena ada perasaan tu. Sebab itu disebutkan dalam Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Apa makna dia? Doalah kepada Tuhan kamu, kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan merasa fakir, dalam keadaan khufyah yang betul-betul kita kata apa, rintihlah, suara yang penuh dengan rintihan, gitulah lebih kurang maksudnya. Khufyah ni dengan maksud tak terlalu menjerit-jerit, khufyah. Tapi kalau kita nak terjemahkan dengan lebih elok lagi, dengan mana apa? Suara yang betul-betul beradab. Macam mana kita jumpa satu orang raja, kita tak kata, "Oi raja." Tak ada kata itu, kan? Raja tolong bagi, kita akan kata apa? Tuanku. Contohlah. Patik mengadap tuanku ni. Contoh, maknanya apa? Dengan penuh adab minta kepada Tuhan yang menciptakan sekalian alam ni. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh keyakinan bahawa Allah Taala akan kabulkan doa-doa kita. Dengan penuh sangka baik Allah Taala akan kabulkan doa-doa kita. Kata para ulama, antara sebab doa itu kemungkinan tak dikabulkan oleh Allah kerana dalam hati ni tak ada yakin Allah Taala akan kabulkan walaupun dia minta. Masih ada ragu-ragu lagi. Minta jodoh tapi dalam hati dia duk ragu-ragu lagi, dapat ke tidak. Kena yakin sungguh tu, yakin sungguh, merayu sungguh, merintih sungguh. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, jadi malam nisfu Syaban ni tuan-tuan, kita kembali balik. Malam nisfu Syaban ni malam barakah. Maka bila kita malam barakah, banyak malaikat rahmat yang mendekati langit ni tuan-tuan, langit dunia ni, langit bumi ni. Untuk apa? Untuk memberikan pahala, memberikan barakah kepada mereka yang menghidupkan malam-malam ni. Kita ni duduk dalam majlis ilmu, niat kita juga adalah untuk menghidupkan malam ni lah. Ini niat kita juga, dapat menghidupkan malam nisfu Syaban. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga kita kata malam ni malam penentuan takdir, iaitu ajal dia. Kemudian antara takdir yang ditentukan adalah rezeki. Rezeki kita ni banyak mana ni? Daripada Syaban ni sampai nisfu Syaban akan datang, berapa banyak rezeki yang kita akan dapat. Maka itu semua diserahkan kepada qalam untuk tulis dan diberikan kepada malaikat yang membawa rezeki-rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena faham lah. Sama juga macam tadi, boleh jadi maklumat yang malaikat dapat tu, rezeki itu dalam nisfu Syaban tahun 2024 ni, sampai nisfu Syaban akan datang ni tuan-tuan, mungkin dalam pengetahuan malaikat ni, kita ambil contohlah amount duit, mungkin boleh jadi 800,000 je. Dia punya rezeki dia. Contohlah kan, dalam maklumat dia. Tapi kena faham, di dalam ilmu Allah Ta'ala boleh jadi lebih daripada tu. Sebagaimana kita katakan tadi, boleh jadi dengan dia sedekah, Allah tambahkan berkat harta dia, rezeki dia bertambah dan sebagainya. Baik.
Itu antaranya. Sebab tu malam nisfu Sya'ban ni juga dipanggil sebagai Lailatul Qasamah. Lailatul Qasamah, malam pemberian rezeki, malam penentuan rezeki. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita kata antara kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara lagi kita kata disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga oleh Al-Imam As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki dalam tafsirnya mengatakan bahawasanya malam nisfu Sya'ban juga adalah malam penghapusan dosa. Allahu Akbar. Malam penghapusan dosa, dihapuskan dosa pada malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan menyeru ala min mustaghfirin. Difirmankan oleh Allah kepada para malaikat, di manakah mereka yang minta ampun kepadaku wahai para malaikat? Aku nak ampunkan mereka ni. Aku nak ampunkan mereka ni. Tu subhanallah. Kita malam ni maknanya apa? Malam pengampunan Allah Ta'ala juga. Tu dia. Maka dianjurkan juga kita pada malam ini, lepas kita baca Yasin ke, lepas kita istighfar banyak-banyak, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan apa dia? Malam ini disebutkan antara namanya adalah Lailatul Takfir. Lailatul Takfir. Takfir, ta kaf fa ya ra. Takfir. Takfir ni apa dia? Penghapusan dosa. Bukan takfir itu mengkafirkan orang, bukan. Itu dia. Lailatul Takfir maknanya apa? Iaitu malam penghapusan dosa. Dihapuskan dosa tu, kata para ulama, kata dalam riwayat, dalam kitab tafsir Tajuddin, Al-Imam Tajuddin As-Subki, dikatakan malam nisfu Sya'ban akan diampunkan dosa-dosanya selama setahun. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala selama setahun. Kalau malam Jumaat, tuan-tuan, Jumaat malam, kita beramal, maka diampunkan dosa selama seminggu. Disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam tafsirnya, dengan riwayat-riwayat yang banyak lah hadis. Kalau Jumaat, malamnya kita hidupkan, malamnya diampunkan selama seminggu dosa kita. Kalau malam nisfu Sya'ban diampunkan selama setahun. Itu dia. Kalau malam Lailatul Qadar, dosa seumur hidup. Ini malam Lailatul Qadar. Seumur hidup. Itu hebatnya Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala. Ya. Dosa kecil, dosa besar wajib taubat. Tapi kalau malam ni kita taubat, termasuk sekali. Dosa besar wajib taubat. Dosa kecil itu dengan amalan-amalan yang kita buat. Contohnya kita baca Yasin tadi, terhapus dosa kecil. Dosa kecil banyaklah. Contohnya apa dia? Benda-benda yang kadang-kadang kita tak sedar, terlintas dalam hati nak buat maksiat, itu dosa kecil. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlintaslah hati nak buat jahat, itu dosa-dosa kecil lah tu. Itu dia. Maka dosa-dosa kecil ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu akan terhapus dengan apa dia? Dengan amalan-amalan sunat yang kita buat. Maknanya kalau kita baca Yasin tadi tu, mudah-mudahan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, mudah-mudahan dengan kita buat amalan sunat dan kita minta kepada Allah agar diampunkan dosa, mudah-mudahan dosa-dosa kecil kita selama setahun diampunkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dosa besar, memang kena taubat. Itu dosa besar tu dia lebih khusus. Dosa besar tu dia lebih khusus. Contoh dosa besar ni, minum arak ke, berzina ke, fitnah ke. Tapi kalau kait dengan manusia, tu kita minta ampun lah pula dengan manusia. Sebab tu Nabi SAW sabda, dua golongan yang Allah Ta'ala takkan ampunkan pada malam nisfu Sya'ban ni, dua golongan. Yang pertamanya siapa? Orang apa? Yang mutuskan silaturahim. Yang disebutkan dalam hadis ada dua. Okey, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari ada 8. Ada banyak. Termasuk tu memutuskan silaturahim. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW ni ada dua, iaitu orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Mensyirikkan Allah Ta'ala ni memang takkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang lain. Boleh Allah Ta'ala ampunkan segala dosa melainkan dosa syirik. Itu yang pertama. Maknanya malam nisfu Sya'ban ni orang yang buat syirik takkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, musyahin. Musyahin ni apa dia? Golongan yang bermusuh. Dalam hati dia ada sifat benci, membenci, musuh-musuh, dan sebagainya, bergaduh. Sebab tu bukan pada hari raya je kita minta maaf 10 jari, memohon kemaafan kosong-kosong, bukan. Bahkan malam nisfu Sya'ban ni pun kena type message. Saya minta maaf, memohon 10 jari, menghulurkan 10 jari, memohon ampun daripada hujung kaki ke hujung rambut. Apa-apa dosa yang pernah saya lakukan, kesalahan, menyakitkan hati, minta. Ada orang yang takkan diampunkan oleh Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, walaupun dia buat amalan tadi tu ni kena faham. Walaupun mungkin dia baca Yasin tadi, tapi ada penegah dipanggil. Baca Yasin dia dapat pahala, tapi tak terampun dosa kecil. Itu kena faham. Tak terampun dosa. Baca Yasin dia dapat pahala, zikir dapat pahala, Quran, baca Quran dapat pahala, tapi dosanya itu tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita nak dengan Yasin ni bukan sekadar dapat pahala, bahkan diampun dosa. Boleh faham kat sini nak? Tu. Tapi kalau dia ni golongan musyahin, iaitu golongan yang bermusuh-musuh, bergaduh dan sebagainya, maka dia buatlah amalan macam mana sekalipun, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia dapat pahala sunat. Ya, dia dapat. Jangan kita kata tak dapat pula, memang dapat. Tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tak lebih lah. Sedangkan dalam Quran Allah SWT firmankan apa dia? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perkara baik, hasanat, yakni perkara-perkara amalan dan sebagainya, itu menghilangkan dosa-dosa kecil. Ittabi'il hasanati, ittabi'il hasanatis sayyi'ati tamhuha. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iringkanlah dengan kebaikan atas segala kejahatan yang kamu buat. Mudah-mudahan kebaikan itu, amalan itu akan menghilangkan dosa-dosa kamu. Tapi bila orang tu adalah golongan musyahin, iaitu bermusuh-musuhan, bergaduh dan sebagainya, bertengkar, maki-memaki dan sebagainya, fitnah-memfitnah, mengumpat-umpat dan sebagainya, maka mereka tu tidak mendapatkan pengampunan di atas amalan yang mereka buat di malam nisfu Sya'ban. Wal'iyadu billahi
min dhalik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berapa malam dah tu? Lailatul Takfir, malam diampunkan dosa lagi. Malam barakah, malam qasamah, iaitu dibahagikan rezeki. Nah, kemudian malam takdir, iaitu ditentukan takdir seorang tu kematian dia bila. Salah satu lagi nama malam bagi nisfu Syaban ni apa gitu. Dalam Lailatul Ijabah, iaitu apa? Malam mustajab doa. Malam mustajab doa, malam nisfu Syaban. Sebagaimana saya dah sebutkan tadi dalam hadis, iaitu Allah Ta'ala berfirman, siapa di kalangan mereka yang minta ampun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dan sebagainya. Itu banyaklah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka perbanyakkan amal dan doa di malam nisfu Syaban, dengan kefahaman kita yang sebagaimana saya sebutkan tadi, iaitu dengan penuh adab, penuh sangkaan baik, penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan mengabulkan segala doa kita dengan cara dia, bukan dengan cara kita. Sebagaimana yang kita dah jelaskan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa setakat ini sahaja insya-Allah. Lepas daripada mungkin kita balik, kita pulang nanti, bolehlah kita paling kurang pun tak tinggalkan zikir, mungkin kita boleh hidupkan nanti malam nanti dengan minta anak isteri kita untuk bangun sekali dan sebagainya, untuk menghidupkan malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melihat kita dengan pandangan rahmatnya, mengasihi kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan menaikkan darjat kita, menentukan kehidupan kita ni dalam kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah ruah, yang berkah mudah-mudahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.